Okay, Assalamualaikum. So, hari ni kita akan buat cara nak tukar fork seal, dust seal dengan cara nak service fork lah. So, fork ni saya ambil daripada fork FZ150 untuk kita buat review hari ni lah. So, hari ni nak buat dia, nak service fork ni tak susah pun, mudah je. Okay, barang yang perlu ada untuk tukar fork seal, dust seal ni, first kali kita kena ada ni fork seal ni. Okay, ni fork seal 2 untuk sepasang. Lepas tu dengan dust seal lah. Dust seal ni kalau nak ambil FZ150 boleh ataupun TZM boleh, sama je, tak ada beza pun. Okay, dan kita guna 3 botol minyak fork Apido, jenama Apido. Okay, sebab untuk FZ punya fork seal, fork ni kena pakai dalam lebih kurang 180 ke 190 ml. Depends pada berat owner lah. Tengoklah. Penambahan minyak, penambahan keraskan fork pun ada beza dia lah. Penambahan minyak ni untuk bouncing fork lebih smooth. Lepas tu respon dia lah, lebih respon pada respon yang cepat atau lambat. Lepas tu untuk keraskan fork ni, sama ada nak tukar spring boleh, nak tambah washer boleh. So tambah washer ni atau tukar spring ni untuk bagi dia keras lagi. So kat situ kalau mana yang suka rendahkan fork, turunkan fork tu kan, elok tambah minyak dan juga tambah ni lah, tambah washer. Tapi ni kita akan buat video simple lah cara nak buat service fork ni. Okay, yang ni dia ada tapak depan ni untuk buka atas ni, untuk buka tube dia. Dengan ni belakang ni ada satu skru lah. Okay, barang-barang yang perlu simple je. Kita macam saya guna bolt 8. Saya guna skru ni. Saya guna mata impact untuk buka belakang. Lepas tu saya guna barang-barang sikit lah, macam ni untuk korek semua kan, untuk keluarkan fork seal, dust seal. Lepas tu yang ni untuk ketuk balik. Okay, alright. So siapa yang tak boleh nak tu, belakang macam Apido ni dia ada bacaan dia. Satu botol ni ada 160 ml. Kalau macam tak yakin boleh pakai ni lah, botol ni untuk tengok berapa banyak nak masuk kan. Okay, first kali kita buka ni. Nak buka fork ni senang je. Biasanya kalau saya pakai joint ni, saya pakai cordless. Kalau mana yang macam nak buat sendiri kat rumah kan, tak perlu compressor pun tak apa, tak perlu gun compressor pun tak apa, cordless pun dah cukup. Okay, alright. So okay, saya akan buka lah. Pastikan pegang sini kuat lah. Okay, nampak dia dah buka. Okay, sebelum tu jangan buka terus habis, sebab kita nak buka belakang dia. Pastikan nak buka benda tu, kita buka bawah dia juga. Kita loosekan bawah dulu, sebab kalau kita buka atas terus, so dalam ni dah jadi ringan. So nak buka skru dalam ni susah. Okay, nak buka skru dalam ni senang je. Saya akan pakai bolt 8 dengan saya akan pakai mata impact. Mata impact saya akan masuk macam ni lah. So dia memang ngam-ngam lah. Okay, masuk sini. Okay, pegang ni kuat-kuat. Okay, dia dah buka. Alright. So bila dah buka, kita teruskan buka yang depan ni. Nak buka depan ni kan. Okay, bila dia dah lembut, nak buka pakai tangan pun boleh, tak ada masalah. Dia benda ni dalam ni ada spring, so akan menyebabkan dia terlompat. Okay.
Okey, dah buka. Sekarang ni dah buka. So kita buang minyak dia dulu. Barang dia ada dalam ni. Okey. Dia ada washer dia. Washer ni akan letak bawah daripada dia punya ni. Okey, ni spring dia. Okey. Alright. Okey. Buat macam ni untuk bagi pastikan minyak banyak keluar. Okey. Dah tu baru kita buka habis bahagian belakang. Sebab kalau kita buka belakang ni terus, minyak akan keluar ikut bawah. So kat situ susah sikit lah. Kerja jadi tak kemas lah. Okey. Okey, dah buka. So ni skru dia. Skru ni pun ada washer copper kat dalam dia. So nanti saya akan tunjuk lah. Okay, bila dah buka tu, so kita dah boleh buka. Buka slow. Okay, pastikan minyak dah betul-betul tak ada. Dalam ni pun ada barang juga. Alright. Dan kita keluarkan benda ni. Ni pun ada spring. So jangan hilang satu barang lah. Alright. Okay. Alright. So kita dah buka satu, kita buka lagi satu lagi. Sebelum tu pastikan barang dalam minyak ni tak ada, sebab takut tertinggal waktu buang nanti. Okey. Macam biasa. Kenapa saya pakai joint ni? Sebab joint ni dia tak ada bouncing. So kita letak dia akan static kat situ. Kalau kita pakai yang ni terus, kebarangkalian nak rosak dia punya tapak ni, tapak ini, dia akan senang rosak. Dia akan jadi bulat. Bila jadi bulat memang susah sangat lah nak buka. Ada cara nak buka dia, tapi susah lah, jadi banyak kerja. Ok, jangan buka habis. Kita sambung dengan ni yang saya buat tadi. Basic barang dia memang tak banyak. Senang sangat nak servis fork ni. Ok. Ok, dah buka. Alright. So dah buka ni. Kita buka ni lah, depan ni. So bila dia dah loose, nak guna salah satu cara boleh juga. Cara macam ni, kita pakai impact. Ok. Pastikan barang kita asingkan siap-siap. Cari washer dia. Washer dia jangan hilang Alright. Okay. Ini sebab saya dah buka sekali skru bawah tu terus. Okay. Pastikan keluar habis, baru kita buka lah. Mudah je kan. Dalam ni macam biasa ada barang. Okay. So kita dah buka. Okay, macam ni bawah dia, base dia. Yang ni tube dia. Yang ni skru kat bawah dia dengan washer dia. Okay, nanti nak pasang nanti dia akan masuk, kita akan masuk macam ni. So memang kena ada washer ni lah. Kalau tak dia ketat sangat akan merosakkan tapak bawah ni. So merosakkan tapak bawah ni satu, kedua akan datang nak servis fork dia akan jadi susah nak buka, keras. Sebab dia tak ada yang kat tengah-tengah ni untuk bagi dia lembut sikit lah nak buka. Okay. So yang lain ni macam ni spring. Spring ni dia akan ada dengan ni, dengan dia punya dalam ni, sub dalam ni.
Okey, yang ni getah. Kalau nak cuci nanti dia bukan getah, dia material plastik. So nak cuci nanti kita cuci pakai petrol. Jadi yang ni tak perlu lama sangat lah. Bila-bila biasa, pastikan minyak dah tak ada. Lepas tu keringkan terus. Okey. Nak lap boleh, kalau tak ada yang kompresor tu nak lap boleh. Kalau ada kompresor lagi elok tembak angin lah. Yang ni pun tengok kalau macam tak ada kompresor, lap je. Kalau ada kompresor, tembak angin. Dah cuci pakai petrol, tembak angin. Sebab sini ada seal. Seal ni getah. So bila kena material getah ni, kalau kena petrol dia akan jadi kembang. Okey, ni tube dalam. Ataupun washer lah, washer macam ni. Washer ni dia akan terletak dekat bawah ni, dekat dalam tube ni lah. Okey. So ni adalah dia punya tapak untuk benda ni lah, untuk pertengahan ni. Dia akan sambung macam ni, tapi dekat tengah ni antara tube ni. Alright. So kita nak buat cara macam mana nak buka tu. Okey, nak buka dia simple je. Okey, ni tube. Ni dia punya fork seal. Dalam dia ada dust seal. Okey, saya guna ni. Okey. First sekali adalah kita congkel dulu. Pasti hati-hati lah. Okey, tengok dah buka, senang. Okey, lepas tu dalam ni kalau perasan dia ada satu lock tu, kalau nampak ni lah. Lock dia akan dia ada satu lock. Saya pakai yang lagi kecil. So senang sikit lah. Okey, nampak. Keluarkan lock tu. Lock ni pun nanti cuci akan pakai petrol lah. Sebab dia biasa lock ni kalau untuk motor-motor lama semua biasa dia akan karat. So nampak. Okey. Ini barang dia. Okey, buka dia. Hati-hati ya. Tak ada, memang akan melompat. Okey. Sikit je dia nak keluar. Okey, dia dah keluar dah. Right. So ni adalah dust seal. Dust seal ni terletak dekat dalam sekali. So ni tengok kelepasan dalam ni. Yang ni bawah sekali untuk dust seal, atas ni untuk fork seal lah. Tengah ni untuk dia punya pin dia. Okey. So kat sini mudah kan. So nak buka satu lagi nanti saya buka terus. Saya terus fast forward je lah. Terus kepada dah cuci. Right. Okey, so sekarang ni kita dah basuh semua. Dah cuci habis dah. Kalau tengok memang bersih. Okey. Macam tiup dia semua dah bersih. Okey, sekarang ni kita nak gabungkan part-part dia. Okey. Nak bagi mudahkan lah. Macam saya akan gabungkan ni dulu. Okey. Masukkan dekat tempat dia. Ini sama. Kita akan masukkan ke tempat dia. Okey. Right, macam ni. Washer cooper ni penting. Kalau tak ada boleh beli dekat spare part. Memang ada. Okey, benda ni. Ini pun ada jual spare part, tapi tak setengah spare part jual lah. Tengok macam ni, ni dah lama. Memang dia akan berkarat. Tapi still boleh pakai lagi. Tak ada masalah. Jangan dia patah. Patah memang tak boleh pakai. Right. Macam ni macam saya cakap. Cuci tu lama, nanti seal akan rosak. Okey. Spring ni, kalau motor tu dah lama, boleh check spring ni. Dia dah lembut ke ataupun keras lagi. Kalau mana yang nak pakai keras lagi, boleh pakai keras lagi. Yang mana tak nak, tak ada stok untuk ni, boleh tambah washer lah. Washer kat atas ni. So dia akan jadi lagi keras lagi lah. Okay, ni spring. Okay, sekarang ni yang ni tube. Kat tube ni pun penting juga. Kena perhatikan betul-betul. Takut dia ada cala. Sebab kalau cala, kita rasa pakai jari dulu. Kalau saya rasa pakai kuku lah. Kalau rasa cala tu boleh rasa, saya sarankan tukar tube ni lah. Sebab akan datang dia akan bocor balik. Sebab bila cala, dia akan mudahkan habuk semua akan masuk. Lepas tu minyak pun akan mudah keluar kat situ. Boleh bagi jaminan lah, at least dalam
2-3 bulan pun paling lama lah dia akan start akan bocor balik. So kat tube ni tengok, tube ni pun boleh tahan kat harga dia. Okay, ada jual satu set dalam, kalau untuk motor FZ, satu set dalam 300 lebih, jenama Kayaba punya. Kalau ada tube je, tapi tube ni dalam 100 lebih macam tu lah, one set ni, dapat one set. Kalau one set semua sekali, tinggal nak pasang je dalam 300 lebih. Alright. So sekarang ni kita nak tunjuk cara nak pasang dust seal ni dengan fork seal. Dan pemasangan habis lah. Okay. Nak pasang dia pun tak susah juga. Memang mudah je. Alright. Fork seal dia akan nampak di sini. Yang ni fork seal. Fork seal ada kat dalam. Right. Fork seal dia akan straight macam ni. Tapak dia straight. Okay, yang dust seal dia akan ada macam ni lah atas ni, sebab dia akan tutup atas ni. Right. Ada setengah orang dia akan tukar fork seal je. Tak ada masalah, boleh juga. Dust seal pakai yang lama boleh, tak ada masalah. Tapi lebih elok tukar one set terus lah, dust seal dengan fork seal sekali. Sebab harga dia berapa ringgit je. Kalau one set pun paling harga dia dalam 20 ke 30 ringgit macam tu. So tak mahal. Minyak ni pun kalau jenama Apido ni, satu botol ni range harga 5 ke 10 ringgit. So murah lah. Kalau total semua lebih kurang standby dalam 30 ke 40 lebih macam tu, 50 lebih ringgit macam tu. Kalau nak pakai yang elok balik, ada jenama F, ada jenama Likumoli pun ada. Banyak lah jenama ada. So saya simple, saya pakai Apido. Apido pun dah cukup lah. Okay. So kita masukkan dia, kita pakai tangan je. Kita masukkan dulu. Okay. Lepas tu kita akan, lepas tu cara saya akan ambil yang lama balik. Sebab lama ni boleh masukkan balik. Maksudnya untuk masukkan seal-seal yang baru ni lah. Sebab nak ketuk terus tak boleh. Takut dia akan menyebabkan seal tu damage. Okay. Nak masukkan fork seal, kita ambil fork seal lama, dia letak macam ni, kita ketuk. Right. Okay. Ada dua cara. Satu nak tengok ni, tengok rata, ataupun tengok dekat dalam dia. Dia akan nampak. Dia akan nampak line untuk masukkan pin ni. Bila dah lepas daripada line tu dah cukup dah. Okay. Saya dapat confirm sekejap. Nak lagi rasa macam dalam lagi, letak dust seal. Okay. So cabut balik. Okay. Pastikan tak ada kotor kat dalam ni. Okay, tengok dah masuk cantik lah. Right. Kita masuk yang ni. Yang ni pakai tangan boleh, pakai barang boleh. Sebab dia senang. Okay, nak double confirm, ambil macam ni, try betul tak. So bila dah masuk, dia di sini. Okay. So dia masuk kat landasan dia. Pastikan dia tak terkeluar lah. Sebab nanti terkeluar, nanti takut masa bouncing tu dia akan menyebabkan fork seal tu akan bergerak. Bila bergerak dia akan bocor balik. So ni yang baru. Okay, baru ni tekan je. Okay. Right. See. Tengok lah. Dah masuk. Right. Tengoklah kalau keras sangat, ambil yang lama ni, letak atas, lepas tu ketuk pakai ni. Pakai ni lah, tukur getah lah. Jangan pakai tukur besi. Tukur besi akan membuatkan dia senang damage atau koyak lah. Senang cerita koyak lah. Okay. Dah check. So dah okay. Okay, alright. So kita ambil tube. Okay, ni tube. Kita masukkan ni. Masukkan terbalik macam ni. Okay, masukkan, pastikan dia dah terkeluar macam ni. Bila terkeluar, masukkan dia punya tapak ni lah. Okay, tapak dekat bawah ni. Alright. Okay, dah masuk tapak dia.
Okay, masuk sini. Right. Senang kan? Okay, nak kepastian dia punya tu tak nak bergerak, masukkan spring. Spring ni tengok juga dia ada dua, satu yang jarak jauh macam ni, satu lagi jarak dekat. Jarak dekat ni kena letak bawah lah, sebab dia kiranya tapak untuk spring ni, penghujung dia lah. Right. So masukkan. Okay, tak nak bagi dia bergerak. Right. Masukkan barang dia. Masukkan washer dulu. Lepas masuk spring, masuk washer. Pastikan masuk cantik lah. Okay, masuk ni. Dia punya tip dalam dia. Okay, letak je ni. Lepas tu kita tutup dulu. Okay, sekarang dah masuk. Okay, tak perlu ikat ketat sangat sebab nanti nak masuk minyak. Okay, kenapa kena pasang siap atas ni dulu? Sebab kita nak masukkan skru ni, skru bawah ni. Sebab kalau barang dalam ni tak ada, kita tembak macam mana pun dia takkan ketat. Sebab dia tak ada yang menolak dia lah dalam ni. Yang batang tadi, yang pantang ni. Sebab batang ni dia akan terikat, skru tu akan terikat macam ni. Dia terikat macam ni. So dia akan lock lah antara tube dengan apa dia punya base dia. Okay, kita dah masukkan. Right, aku tengok dalam ni. Maaf tak nampak sangat. So double confirm kan. Okay, lepas tu tembak, ikat ketat terus lah. Okay, dan ni kuat-kuat. Okay, tak perlu ketat sangat lah. Cukup-cukup rasa dah ketat tu. Okay, bila dah ketat, buka balik atas dia. Okay, bila buka balik atas dia, kita masukkan minyak. Right, ini minyak hidup. Dalam ni satu botol 160. So macam untuk video kali ni, saya akan masuk 180 ml. Right. Okay, ni 160. Kita buat lagi 25 ml. Right. Okay. Okay, so ni 125 ml dalam ni. Right. Okay, masukkan kat tengah-tengah ni. Terlebih sikit tak apa, jangan terkurang sangat. Terkurang sangat tak boleh agak. So kalau contohnya macam orang nak buat 180, buat 185 boleh agak. Kalau nak buat 180 ngam-ngam pun tak ada masalah. Ikutlah mana kan. Okay. Alright. Okay, dah habis. Pastikan pump dulu. Pump sikit. Jangan pump terlalu habis. Pastikan pump sikit je. Okay, nak bagi dia main sikit. Tengok okey ke tak. Okay, kalau dah nampak okey. Kalau dah nampak okey, kita tutupkan dia balik. Okey, kita tutup. Okey, kita tutupkan dia balik. Right. So macam biasa, kita ambil join tadi tu. Okey, megang tube dia kuat-kuat, tembak. Ikat ni pun tak perlu ketat. Cukup dah. Double check. Right, dah cukup. Sebab dia trik dia pun dah cukup ketat dah.
Okay, so benda ni pastikan bounce sikit. Okay, nampak? So ni kotor-kotor yang lama, nanti lap balik, lepas tu bounce lagi sampai kotor tu hilang lah. Ni nak double check, nak pastikan tengok dia bocor ke tak bocor. Okay, so ni dah siap. Right, mudah je kan. So kita akan buat lagi satu. Okay, macam biasa kita ulang benda yang sama. Kita ambil tube, double check tube ni, pastikan dia tak ada salah. Right, okay, masukkan sampai dia terkeluar sini. Masukkan dia punya tapak bawah ni, ataupun ada setengah orang panggil washer, tak ada masalah. Okay, kita masukkan ni. Kita masukkan seal dengan dah seal baru. Right, double check, pastikan tak ada kotor Right. Okay, kita ambil yang lama, letak atas, tutup balik. Okay, nak double confirm, letak yang atas pula. Right, dia tak susah pun. Okay, so nampak dah masuk dah. Cantik. Right, masukkan ni. Masukkan ni pun ada cara. Letak yang belakang ni dulu. Okay, lepas tu tolak pakai tangan je. Okay, okay. So nampak. Okay, nak double confirm. Right, so dah siap, masukkan pin dia. Masuk dah seal baru. Dah seal baru macam biasa, tolak pakai tangan dia cukup. Right, kalau agak sekeras sikit, pakai ni, tutup dia. Alright, so tengok dah masuk, cantik. Alright, okay, so kita akan masukkan ni. Okay, masukkan. Okay, macam biasa, masukkan spring, masukkan washer. Jangan tersilap washer jangan letak atas. Sebab kalau washer letak atas, lepas tu ni masuk dulu, nanti dia akan, benda ni akan boleh makan spring ataupun benda ni akan bengkok. So kat situ nanti suspension akan jadi tak cantik lah. Right, so tutup. Okay, okay, tutup habis. Okay, tengok dah tutup je tu. So ambil ni, ambil skru dia, skru bawah untuk lock dia. Okay, ikat dulu, bagi dia masuk dalam tip. Dah masuk dalam tip, baru kita tembak. Alright, alright, so dah cantik. Buka balik. Macam biasa kita sediakan minyak dulu, so lagi mudah. Minyak ni optional tengok dia Apido ni standard punya minyak. So kalau nak pakai better, nak lagi tahan lama kan, nak minyak tu susah nak rosak boleh juga. Minyak ni pun ada jangka hayat juga. Okay, confirmkan 25 liter, 25 ml. Maaf. Okay, buka balik. Alright, so masukkan dulu 20 ml ni.
Okey. Lepas tu masukkan ni. Okey, lepas tu tutup. Right, okey. Dah tutup. Tinggal tembak je. Okey. Okey, siap. Okey, macam biasa, bouncekan dulu. So nampak minyak lama. Okey, bounce lagi sampai dia hilang. Okey, so yang tu je lah kita punya video berkenaan dengan fork. Cara nak servis fork, cara nak tengok fork tu bermasalah, tube dia bermasalah atau tak. Nak tengok fork tu masih boleh digunakan, fork tu bengkok ke tak. Nak tengok tube ni pun boleh tengok juga. Kadang-kadang ada setengah motor tu dah accident, tengok macam lurus lagi. So tengok balik, pastikan tengok dia punya tube dia ni. Ada setengah orang panggil tube chrome sebab warna dia kan. Okay, so tengok betul-betul. Kalau dia bengkok, kalau dia calar pun akan menyebabkan dia punya bocor balik. Lepas tu nak ikat dekat motor nanti akan rasa tak stable, akan rasa macam ketat sikit. Nak masukkan rim tu akan jadi ketat. Okay, so kat sini saja video ni. Jangan lupa subscribe, like and share untuk tengok kami dan juga untuk tengok video-video yang akan datang. Terima kasih.